Puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian, bersyukur kehadrat Allah pada malam yang mulia ini dapat kita bertemu dalam majlis perkongsian ilmu, dan mudah-mudahan hidup kita sentiasa dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan juga hidup kita dan harta kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, pada malam ini kita nak santai dalam suatu bicara sembang kita tentang dunia ini diuji oleh Allah, dan di akhirat nanti pasti dengan kesabaran daripada ujian yang diberikan oleh Allah itu, kita akan menikmati kenikmatan syurga yang kekal abadi. Maknanya secara ringkasnya kita sebut dunia diuji, syurga dinikmati. Dunia diuji, syurga dinikmati. World of challenge, paradise awaited or granted. Gitulah lebih kurang ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sedang berada pada alam yang ketiga. Alam yang pertama, alam ruh. Alam yang kedua adalah alam rahim ataupun alam kandungan. Dan lahir kita di dunia, maka kita berada sudah pada alam yang ketiga, alam dunia disebut. Alam yang keempat, alam kubur, alam barzakh. Alam yang kelima adalah yang terakhir nantinya, alam akhirat. Maka kita sudah berada pada alam dunia, alam yang kita ditugaskan oleh Allah ke atas makhluknya yang bernama manusia, begitu juga dinamakan insan, dan juga kita katakan kita ni sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti tuan-tuan, kita dipertanggungjawabkan apa juga yang kita lakukan dalam kehidupan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia, setiap insan itu akan disoal oleh Allah apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka buat. Ini yang kita perlunya merenungi, muhasabah diri. Umur yang diberikan oleh Allah ini, kehidupan, adalah suatu pinjaman dan bukan yang hakiki. Dan bila Allah bagi pinjam mata, Allah bagi pinjam telinga, Allah bagi pinjam lidah lisan, Allah bagi pinjam tangan, Allah bagi pinjam perut, Allah bagi pinjam kemaluan, Allah bagi pinjam kaki. Kesemuanya itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan lagi sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi menyebut, la tazalu qadama 'abdun fi yaumil qiyamah hatta yus'ala. Tidak berganjak kaki seseorang manusia itu di hadapan Allah nanti di akhirat, di mahsyar, sehingga Nabi kata Allah akan soal, Allah akan tanya beberapa soalan. Yang pertama, Allah Ta'ala tanya an umrihi fima afnahu. Daripada umur kamu, kata Allah, ke mana kamu habiskan, apa yang kamu buat, hidup kamu apa matlamat, adakah kamu dah buat persediaan, persiapan untuk kematian. Umur, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, umur itu adalah waktu, waktu itu adalah amalan kamu, dan amalan kamu itulah sebenarnya kehidupan kita. Ini tuan-tuan, yang pertama umur. Yang kedua, kata Nabi, Allah akan soal. Apa dia? Yang kedua, yakni an ilmihi fima amila fihi. Daripada ilmu yang kamu pelajari, kalau kita pelajari, kalau kita ada usaha ikhtiar, sebagaimana malam ni insya-Allah yang hadir, yang mengikuti live daripada surau An-Nur, insya-Allah jauh ni daripada Seremban Negeri Sembilan, yang mengikuti kuliah online, yang selalu berada dalam majlis ilmu, itu pun tak cukup lagi tuan-tuan. Lalu kata Nabi, an ilmihi amila fihi. Allah akan soal pula, dahlah kamu belajar,
bagaimana pula ilmu yang kamu pelajari tadi kamu manfaat, maknanya beramal ke tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah akan soal an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Maknanya harta kamu, bagaimana kamu mendapat harta kamu, dengan cara yang halal ataupun yang haram. Judi haram, rasuah haram, mencuri, merompak haram. Adakah kamu mendapat harta tersebut dengan cara yang disebutkan tadi? Maka kalau tidak, maka kita mendapat daripada yang halal, sumber yang halal, kerja kita, meniaga kita. Dan Allah akan tanya pula harta kita, tuan-tuan, kemana pula kamu belanja? Adakah kamu rajin sedekah? Tak kira lah, sedekah sebelum subuh, sedekah selepas subuh, sedekah hari Jumaat, sedekah di bulan Ramadan. Adakah kamu manfaatkan harta tersebut? Kamu belanjakan di jalan Allah. Kamu bantu fakir miskin, orang yang susah. Ini harta. Allah akan soal daripada mana kamu dapat dan mana kamu belanjakan. Dan yang keempat akhirnya, ini disebut apa dia? An jismihi fima ablahu. Daripada seluruh tubuh badan kamu. Ini saya sebut tadi. Daripada mata kita, daripada telinga kita, perut kita, kemaluan tangan kaki. Allah akan soal an jismi, keseluruhan tubuh badan jasad kamu, fima ablahu, dan apa yang telah kamu gunakan. Mata kamu tengok maksiat ataupun sebaliknya yang baik. Telinga kamu dengar apa benda yang kamu dengar, cerita fitnah, mengadu domba, menuduh orang, maki orang. Tangan kamu ambil yang halal ataupun yang batil umpamanya. Perut kamu makan benda haram ataupun tidak. Kemaluan kamu zina ataupun kamu menikah. Dan kaki kamu jalan ke mana. Jadi saya nak ambil balik tadi. Maknanya, tuan-tuan sekalian, kita ni dipertanggungjawabkan oleh Allah. Every single, satu persatu. Allah. Di dunia kita rasa boleh selamat dalam keadaan kita tidak menyembah kepada Allah, dalam keadaan kita tidak taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat pesan daripada Allah. Tuan boleh rujuk ni dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, pada setiap jiwa, pada setiap diri hendaklah melihat kepada diri mereka. Apakah persiapan, apakah persediaan, apakah bekalan yang telah dilakukan untuk hari besok, yakni hari kiamat. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat memerhati atas tiap-tiap apa yang kamu kerjakan. Ayat ni, tuan-tuan, Allah memberi suatu tanzir, peringatan kepada hamba-Nya. Kamu kena ingat, pada setiap jiwa tadi, maknanya setiap manusia kamu akan disoal nanti oleh Allah di akhirat. Bahkan bila disebut kubur saja disebut sebagai al-qabrah awal manazil al-akhirah. Kubur adalah rumah awal negeri akhirat. Kita ni tunggu turn aja. Saya tunggu turn, tuan-tuan tunggu turn, tunggu giliran, queue untuk dijemput oleh malakul maut. Allah. Sahabat kita baru meninggal dunia. Ahli keluarga kita baru meninggal dunia. Jiran kita baru meninggal dunia. Sanak saudara kita dan juga sesiapa sahaja. Khususnya kalau kita kata dalam keadaan kita hari ini dengan ujian wabak pandemik COVID-19. Yang meninggal kerana COVID pun berapa ramai dah. Allah. Beribu. Seluruh dunia berjuta. Ni yang kalau kita tidak memikirkan soal mati, sedangkan kita hari ni hidup di dunia. Orang kata nak enjoy. Hidup sekali je. Hidup tak dua kali. Ya, memang hidup sekali. Tapi hidup sekali inilah, tuan-tuan, yang sebenarnya kita nak ambil hidup yang berkualiti. Hidup sekali inilah yang kita nak jadikan hidup kita ni hidup yang ada mutu, yang ada kualiti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan suatu perkara yang mudah. Kita tengok sirah Nabawiyah. Bagaimana sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tuan-tuan. Dalam keadaan perjuangan yang Nabi lakukan. Setiap perjuangan perlunya pengorbanan. Hidup Nabi ni penuh dengan perjuangan. Bila perjuangan tadi di sisinya adalah pengorbanan. Pada diri Nabi, pada harta Nabi. Allah. Yang kata ujian di dunia. Khadijah bintu Khuwailid yang disebut sebagai Ummul Mukminin, ibu bagi setiap orang perempuan wanita yang beriman kepada Allah. Perjuangan Khadijah, ibu-ibu sekalian, Allah sahaja yang tahu. Pengorbanan pada harta Khadijah kerana apa? Untuk Rasulullah, untuk Islam. Allah. Sehingga tidak ada apa lagi pada diri Khadijah bintu Khuwailid, isteri Nabi, melainkan yang diriwayatkan ada menyebut pakaian yang dipakai oleh Khadijah ketika itu Khadijah hampir wafat, hampir nak menghembuskan nafas yang terakhir. Ada yang kata 80 tampalan, ada yang kata setengahnya 100 lebih. Tempat ditampal di baju Siti Khadijah, perjuangannya diiringi dengan pengorbanan. Disebutkan tadi pengorbanan apa dia? Pengorbanan pada diri, pengorbanan pada harta dan diri. Inilah yang Allah Ta'ala janji, tuan-tuan. Allah Ta'ala janji di dalam surah Taubah ayat 111, 111. Tuan-tuan boleh rujuk. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Apa maksudnya? Kata Allah, kami membeli daripada kalangan orang-orang yang beriman itu dengan pengorbanan yang mereka lakukan, yakni pada diri mereka dan pada harta mereka. Pada harta mereka dan pada diri mereka yang dikorbankan. Bi anna lahumul jannah. Tak rugi, tuan-tuan. Dunia diuji tadi, syurga dinikmati. Bi anna lahumul jannah. Jamin daripada Allah Azza wa Jalla. Allah akan gantikan, Allah akan hadiahkan, Allah akan berikan apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan. Pengorbanan tadi, kami beri syurga. Tak ada nilai, tuan-tuan, dengan dunia ni. Allah, ya Allah, tak ada apa benda dunia ni. Seumpama kata wali Allah Pak Sumit menyatakan bahawa dunia ni seumpama sampah-sampah. Apa yang kita nak banggakan? Segala-galanya tadi saya sebut adalah suatu pinjaman yang datangnya daripada Allah. Bukan hak mutlak kita dah. Kita tak boleh beli nyawa. Kita tak boleh beli. Apa lagi? Kita kata suatu kenikmatan. Ya, waktu umur. Mana kita boleh beli umur? Boleh beli umur. Aku nak umur 100 tahun. Berapa? 1 juta harga. Tak boleh beli. Bahkan tidur tu pun tak boleh beli. Tidur nikmat daripada Allah. Tapi berapa ramai yang tidak mensyukuri. Balik bagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Hidup kita ni perlu jadi manusia yang syakur. Maknanya kita kena menjadi manusia yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, kalau kamu syukur, aku akan tambah nikmat. Tapi ingat, kalau kamu kufur, patut kamu semayang 5 waktu, kamu semayang 2 waktu. 3 waktu lagi kamu tak semayang. Cuai, lalai. Sepatutnya kamu boleh semayang Jumaat, kamu pergi masjid, tapi tak pergi masjid. Contoh, kufur. Dia tidak jadi syukur. Sepatutnya bayar zakat tiap-tiap tahun umpamanya, tapi tidak pernah menunaikan ibadat zakat. Sedangkan aqimus salata wa atuz zakat, aqimus salata wa atuz zakat. Ayat tunaikan, dirikan solat, tunaikan zakat, dirikan solat, tunaikan zakat. Diiringi ayat solat, zakat, solat, zakat ni 27 kali di dalam Al-Quran. Tapi kita tidak mempedulikan. Harta menimbun-nimbun, Allah. Nyawa punya panjang, tapi tidak ada makna di sisi Allah. Mereka menghabiskan masa dan usia mereka dengan menjauhkan diri daripada Allah. Bukan muraqabatullah, bukan lagi mendekatkan diri kepada Allah.
Kan tetapi sebalik, menjauhkan diri daripada Allah, menjauhkan diri daripada Allah. Apa yang mereka dapat, tuan-tuan? Ni yang kita ambil balik. Hidup ni tadi, kita tak lari daripada ujian, obstacles, cabaran, dugaan. Semuanya ini Allah nak melihat siapa yang akhirnya berjaya. Siapa yang berjaya. Contoh kita katakan, kita ibu-ibu sekalian, kita buat kopi serbuk. Ya, kemudian kita nak yang betul-betul kopi tu, serbuk tu kita tak nak, kita tapis. Jadi kita ada penapis, kita pun tuang kopi kan ibu sekalian, daripada jug ke cawan. Kemudian kita tengok penapis tadi, dia akan ada di situ serbuk-serbuk kopi yang tidak diperlukan. Makna bukan kita nak makan serbuk tu, kita nak makan air kopi tu. Maknanya macam tu lah. Hidup ni seumpama Allah nak tapis ni berapa bilion, trilion umpamanya kalangan manusia. Allah nak tengok, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan mati dan hidup. Apa tujuan? Untuk melihat siapa di antara mereka yang terbaik. Hidup mereka, ya, kemudian ibadat mereka, akhlak mereka, dah tentulah iman tadi yang di awal. Allah nak tengok ni. Ujian memang ujian. Siapa yang tak kenal nama yang dimaksudkan itu Sumayyah. Sumayyah, kaulah lambang wanita salihah. Sumayyah binti Khayyat akhirnya dibunuh, diseksa oleh puak-puak pemuka musyrikin Quraisy Mekah. Giliran suaminya pula, siapa dia? Yasir. Begitu juga Ammar. Ahli keluarga ini diseksa. 2 orang menemui ajal, suami isteri. Sumayyah dengan Yasir, anaknya Ammar, tidak dibunuh. Akan tetapi hidupnya tadi, tengok, cabaran tak? Allah, cabaran. Yang kita macam tu juga. Dalam suasana musim Covid, memang kita kata cabaran. Anak-anak tak boleh sekolah PDPR online. Cabaran. Saya sendiri ada sekolah tahfiz. Tahulah macam mana. Guru-guru buat juga PDPR online. Tak sama, tuan-tuan. Cabaran. Nak suruh budak-budak belajar hafaz ni melalui online, tak sama dengan bersemuka. Hafal Quran ni kena semuka. Sebab nak tengok makhraj yang keluar daripada mulut guru. Sebab dia Quran, kha macam mana bunyi, zal macam mana bunyi, nak tengok. Dan kita nak dengar suara berdepan. Dot macam mana ra, ada ra tebal, ada ra nipis. Sin dengan tha ada lain bezanya. Ain dengan a dengan a. Contohlah. Ini cabaran. Inilah yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dengan wabak Covid ni. Satu dunia, bukan kata negara kita ni, satu dunia. Dan termasuklah yang disebutkan tadi, negara kita sendiri. Kes harian 20,000 dah. Cecah sekejap 19, 18, 17 naik balik hari ni 20,000. Allah. Jadi hari ni hidup di dunia semakin kuat ujian, semakin kuat cabaran. Jadi Allah nak pilih siapa yang berjaya daripada kalangan mereka yang sedang diuji oleh Allah. Allah nak tengok yang terbaik. Adakah dalam keadaan ujian sebegini mungkin nak kata berat ke? Tak berat. Masih lagi boleh makan. Rasulullah 3 tahun diboikot ekonomi oleh puak-puak Arab Quraisy, bukan orang lain, ahli keluarga juga, kaum kerabat. Bukan Nabi tak ada duit, Nabi nak beli tapi mereka tak jual, mereka boikot. Allah seksanya hidup, deritanya berapa tahun, tuan-tuan? 3 tahun, bukan 3 bulan, bukan 3 hari. Nabi lagi diuji oleh Allah. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, asyaddun nas bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal, atau kama qala. Nabi kata, manusia yang paling berat diuji oleh Allah Ta'ala ialah kalangan anbiya, yakni para Nabi Rasul Allah. Allah uji para Nabi dan Rasul dengan ujian yang cukup kuat. Kita, tuan-tuan, Allah uji juga. Nabi kata, fal-amthal, thumma al-amthal fal-amthal. Nabi diuji terlebih dahulu, para Nabi lah, Rasul.
Dan Rasul itu pula ada 25 yang wajib kita ketahui. 5 Nabi Rasul yang bertaraf Rasul Ulul Azmi. Apa makna Rasul Ulul Azmi? Yang kuat ujian, dugaan, keazaman, kesabaran mereka. Siapa dia? Nabi Allah Nuh AS. Yang kedua, siapa dia? Nabi Allah Ibrahim Khalilullah AS. Yang ketiga, siapa dia? Nabi Allah Musa AS. Yang keempat, siapa dia? Nabi Allah Isa AS. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ni adalah Nabi Rasul Ulul Azmi. Tu yang Nabi kata, Nabi dan Rasul Allah yang paling kuat diuji. Pernah tuan-tuan, di bulan Ramadan, Nabi tidak ada apa nak dimakan, diminum bersama dengan Aisyah, isterinya. Betul-betul yang ada di rumah sebiji buah kurma dan airnya sejuk. Air sejuk lah. Berbuka, bersahur, berbuka, bersahur, bersahur, berbuka. Hari pertama sampai hari keempat. Airnya air sejuk. Cuba bayangkan, Allah. Kopi Redix tak ada, kopi Mahkota Dewa tak ada, teh tarik Wonne tak ada, kopi tarik Wonne pun tak ada. Kopi janda lagi tak ada. Yang ada betul-betul air sejuk. Minum, bersahur, makan. Kita hari ni bubur Asyura 10 Muharram. Ni ada lagi orang buat ni. Tak apalah, sepanjang masa nak buat-buat boleh, tak ada hal. Jangan 10 Muharram je. Minggu depan nak buat-buat, tak ada hal. Apa lagi? Bubur lambuknya. Kalau orang Nagoi, masak lauk cili padi. Allah. Sedap. Daging apa dia, masak salai, masak lemak salai. Allah, sedap lah orang Nagoi masak ni. Nak sebut Nabi tak ada makanan yang sedap-sedap. Tak ada yang makanan tadi, makanan yang sodap-sodap ni. Tak ada. Itulah sahurnya Nabi dengan air sejuk. Buah kurma ada sebiji dalam rumah. Jumpa sebiji buah kurma, bisyiqin tamrah. Nabi Aisyah koyak. Bagi Nabi sikit, Nabi ambil sebahagian daripada Aisyah sikit. Makan itulah koyakkan daripada buah kurma, bukan boleh telan. Kemam macam isap, macam coklat, macam itulah kot. Sebiji ni boleh tahan pula untuk berbuka puasa. Ya Allah, bayangkan tuan-tuan, perempuan sekalian. Ya, sampailah bersahur, berbuka, bersahur, berbuka. Sebiji buah kurma tu tahan sampai hari keempat. Airnya air sejuk. Bersahur, berbuka. Hari yang keempat, tuan-tuan, hadis cerita. Selepas zuhur, Aisyah hampir pingsan. Aisyah hampir pingsan. Min ju'al wal atash. Punya lapar dan dahaganya Allah yang tahu. Orang perempuan dia tak tahan lama, kan? Orang perempuan tahulah. Dia tak tahan macam orang lelaki. Orang lelaki boleh tahan lagi. Kalau tak makan, tak minum. Tapi orang perempuan dia lemah. Tak makan yang, ialah makanan nasi ke contoh kalau orang kita. Dia tak boleh. Jadi Aisyah tadi hampir pingsan. Lalu ketika itu, Zaid bin Harisah menceritakan, Nabi mengadu kepada Allah. Allahumma laka ashku min ju'al wal atash fa'at'amni ma'indak. Ya Allah, hamba-Mu mengadu. Isteri hamba tidak ada apa nak dimakan, diminum, ya Allah. Engkau turunlah sedikit rezeki daripada-Mu, ya Allah. Bukan nak banyak, sikit. Untuk siapa? Untuk Nabi dengan Aisyah nak makan, sahur berbuka, sahur berbuka. Sambung yang kata Ramadan. Ketika itu tuan-tuan, turun 2 malaikat Allah. Yang pertama malakul jibal, yang kedua malakul rizq. Malaikat yang menjaga bukit. Dan yang kedua malaikat yang uruskan rezeki manusia. Terjegat di hadapan Rasulullah. Beritahu kepada Nabi, Allah yang perintahkan kami turun, ya Rasulullah. Tujuannya untuk bertanya kepada engkau apa makanan, apa minuman yang kau mahukan dan minuman yang kau mahukan, ya Rasulullah. Dalam bulan Ramadan. Allah, tuan-tuan, bayangkan malaikat yang menjaga bukit kata, kalau kamu nakkan kekayaan di Madinah ni, bukit yang ada, boleh kami buat emas setinggi bukit yang ada di Madinah. Makanan apa yang kamu nak, ya Rasulullah? Special, seafood, western food, Thailand food, Melayu food, macam-macam food, Arab food. Dah tentulah. Ditawarkan kepada Nabi. Nabi jawab apa dia, tuan-tuan? Nabi kata, la hadza ma urid. Aku tak perlu dan tak mahu pun apa yang kamu tawarkan.
Ini Allah yang perintah kami, wahai Muhammad. Ya Rasulullah. Tak apa. Kamu makhluk, aku makhluk, kata Rasulullah. Nabi kata, aku nak mengadu kepada Allah. Nabi mengadu kepada Allah, tuan-tuan. Ya Allah, berilah satu hari aku dapat makanan dan satu hari lagi aku lapar. Fal yawma alladhi ashba' ashkurullah. Fal yawma alladhi aj'in atadarra ilaik. Bila aku dapat makanan, aku boleh syukur kepadamu, ya Allah. Bila aku lapar, aku boleh mengadu kepadamu, ya Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Cuba bayangkan macam mana Nabi, ya Allah, ketika saat itu diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu getir. Tapi Nabi, adabnya, akhlaknya, ya Allah, bagaimana hati Nabi minta satu hari aku dapat makanan, satu hari lagi aku lapar. Bila aku dapat makanan, aku boleh syukur. Bila aku lapar, aku boleh mengadu kepada Allah. Agak-agaklah, tuan-tuan, kita macam mana? Agak-agaklah kita macam mana? Banyak syukur ke ataupun banyaknya kita kufur kepada Allah? Kita boleh tahu diri kita macam mana. Kita boleh tahu macam mana diri kita. Pastinya, tuan-tuan, susah kita nak menjadi hamba yang benar-benar bersyukur di atas nikmat ataupun rezeki yang diberikan oleh Allah. Kadang kita nak makan, baca bismillah pun lupa. Lepas makan, kita nak ucapkan alhamdulillah pun susah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan atas nikmat yang Allah berikan, hendaklah kata Allah fahaddith, menyebut-nyebut dengan hamdallah dengan lidah kamu, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu pun payah kita. Susah. Nak keluar tandas, langkah kaki kanan sunnah, masuk langkah kaki kiri. Nak keluar tandas, langkah kaki kanan, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adha wa afani. Itu pun kita susah. Itu sepanjang-panjang. Nak alhamdulillah pun payah. Betul tak? Nak masuk masjid, Allahumma ghfirli waftahli abwa barahmatik. Keluar masjid, Allahumma ghfirli waftahli abwa bifadlik. Pun kita payah nak buat. Tidur, kita nak ucap bismikallahumma ahya wa amut. Tidur. Kena yang dah mengantuk sangat ni lepas-lepas kuliah tak tahulah. Semayang dulu, tuan-tuan. Isyak dah masuk dah ni. Kan? Lepas mayang isyak baru tidur. Jangan boom je. Tak tahu kan isyak sedar dah. Tengok-tengok jam dah pukul 8 pagi. Allah. Subuh habis, isyak pun habis. Ni, kita sama-sama ni nak bangunkan roh kita ni, tuan-tuan. Ini dalam suasana yang Allah sedang uji kita ni dengan wabak pandemik COVID. Perlunya kita semua yang kita hari ini berada di atas muka bumi, kita kena banyakkan istighfar, kita kena banyakkan taubat kepada Allah. Sebab mungkin barangkali terlalu banyak dosa-dosa yang kita dah buat kepadanya. Jadi Allah bagi satu ujian peringatan ni yang kita katakan sebagai ujian tanzir. Tanzir ni peringatan daripada Allah. Kamu lalai ke dan terus lalai, ataupun kamu dah rasa sedar. Nampak virus yang tak dapat dilihat, virus Delta pula yang terkini latest, yang katanya walaupun dah vaksin 2 dos, tuan-tuan, dia boleh bersarang di hidung ni. Allah, kita tak nampak ni tentera-tentera Allah ni. Kita tak boleh kata COVID ni dengan bahasa maki, tak boleh. Kita kata haram jadah ni, ya, setan COVID, tak boleh. Dalam hadis ada sebut, ya, setiap apa yang Allah datangkan itu, maka dianya sebagai tentera Allah. Kita doa je, minta supaya Allah angkat, hapuskan. Tu je, tak boleh kita maki hamun setan COVID, tak boleh. Ingat, ya. Jadi kerana itulah, ibu bapa sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila mana Allah uji dengan keadaan sebegini, jadi banyak benda yang kita sebenarnya patut fikir, renung-renungkan. Contoh saya nak ambil dalam surah Taha ayat 124 sehingga ayat 126. Allah menyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa, kata Allah, yang berpaling daripada peringatan kami, yakni daripada Quran. Berpaling ni maknanya menjauhkan. Quran tu dah tak amal, baca pun tidak. Masya Allah. Macam mana kita kata kita Muslim, mukmin? Kita kata kita ni mukmin,
Tapi dengan Quran pun kita tak pernah baca. Jauh sekali lah ada matlamat ke ataupun ada keazaman cita-cita aku nak khatam Quran 6 bulan sekali. 6 bulan sekali aku nak khatam Quran. Ataupun setahun sekali, kita kata lama pun setahun sekali. Kena ada tuan-tuan, cita-cita azam. Setahun sekali aku nak khatam. Kalau boleh awal lagi bagus. 3 bulan sekali khatam Quran. Imam Asy-Syafi'i sehari boleh khatam 2 kali. Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam Quran. Imam Abu Hanifah sebelum subuh khatam Quran. Ini hebat ahli Quran. Kita kata kita orang yang beriman kepada Allah. Kita kata kita orang yang beriman kepada Quran. Tapi Quran pun kita tak baca tuan-tuan. Di sinilah kita nampak. Bila mana Allah menyebutkan tadi, a'rada an dzikri. Kamu jauh daripada aku. Semayang pun tidak, baca Quran pun tidak, puasa bulan Ramadan pun tidak. Yang fardu pun kamu tak buat, yang sunat petah lagi sebagai sunnah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal jauh-jauh. Jadi Allah menyebut wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Sebelum tu Allah menyatakan, bila kamu berpaling daripada peringatan kami, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyah. Apa makna ma'isyah? Hidup dongkar, penuh dengan penderitaan, kesempitan, penuh dengan kesengsaraan. Dongkar. Ulama setengah menyebut dongkar ini sempitnya hidup. Waktu bila? Berada di alam kubur. Fatakhtalafu adla'u. Macam ni, Nabi buat adalah hadis. Nabi ambil 5 jari kanan masuk celah 5 jari tangan kiri. Nabi kata jaufu ba'di. Sampai terhimpit ni. Bertemu 2 tulang rusuk. Punya dahsyat. Siapa? Yakni azab kubur. Ini pun disebut ma'isyatan dongkar. Maka kamu akan diseksa sehingga bertemu 2 tulang rusuk kamu di dalam kubur. Dan tak habis lagi. Allah sebut wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kamu akan dibangkitkan nanti pada hari mahsyar dalam keadaan a'ma. Apa makna a'ma? A'ma ni buta mata, maksud dia tidak dapat melihat kebenaran. Gelap, ya Allah. Di akhirat besok gelap. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ini bagi orang yang tidak beriman dan tak bertakwa. Jadi bila mana macam tu Allah sebut, manusia komplain, manusia tanya Tuhan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa waktu ini kami hidup dalam keadaan sempit, derita, dalam keadaan gelap dan sebagainya, sedangkan hidup kami di dunia dahulunya kami boleh melihat, mata kami cerah, kami boleh tengok gunung ganang, kami boleh tengok sungai yang cantik, lautnya. Ini cerita dulu, ya. Mereka kata dulu kami boleh tengok sana sini. Sekarang ni kenapa tidak? Gelap. Lalu Allah jawab, qala kadza. Allah kata qala kadza atatka ayatuna fanasitaha. Hei manusia, kamu kena ingat. Sewaktu kamu hidup dulu di atas muka bumi, kami datangkan kepada kamu ayat Al-Quran. Quran. Dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan sunnah yang fardu, yang sunat. Tapi kata Allah, fanasitaha. Kamu melalaikan, kamu mencuaikan. Kamu melupakan kami, kata Allah. Ini balik tadi. Allah bagi dengan nikmat sihat. Waktu lapang kita tak peduli. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihata wal faragh. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata ada 2 nikmat kebanyakan manusia terpedaya, tertipu. Apakah nikmat tersebut? 2 nikmat. Nabi kata yang pertama, an-ni'matus sihah, nikmat sihat. Yang kedua, wal faragh, nikmat waktu yang lapang. Kita tak manfaatkan. Sihat, kita tak mau ibadat. Nak pergi masjid, jauh. Tapi kalau pergi melancong jauh pun tak pun sanggup. Jogging, boleh. Tapi nak pergi surau masjid, payah. Bukan senang tuan-tuan. Bukan orang Seremban ni. Ni orang Zimbabwe jauh ni. Orang Zimbabwe jauh. Nak pergi masjid surau payah. Time sihat ni. Yang kedua Nabi kata, wal faragh maghbunun, tipu daya, terperangkap, terpenjara dengan nikmat sihat tubuh badan. Dan yang kedua, nikmat waktu lapang. Waktu lapang free. Mengajar Quran tidak. Nak dengar ceramah-ceramah kuliah. Hari ni banyak YouTube. Cari mana-mana ustaz, type je.
Ustaz ni. Keluar. Bab apa, bab akidah, bab fiqh, ibadah, bab solat, bab puasa, semua ada. Bab nikah kahwin. Semua ada. Titik tolak kita pangkal. Kita je. Aku nak ke tidak, aku nak tidak, aku nak tidak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ini yang Nabi SAW Allah uji dengan ujian yang amat dahsyat. Tapi apa yang ada pada Nabi, senjata Nabi iaitu sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Kami telah menguji kamu dengan sesuatu yang pertama, iaitu ujian takut, ketakutan. Tengok tsunami takut, tengok wabak COVID-19 macam ni takut, tengok puting beliung, kemudian tengok banjir lumpur baru ni di Yan Kedah, banjir kepala air, kita rasa takut. Yang kedua, kami uji kamu dengan kelaparan. Ni pun Allah uji dengan kelaparan. Yang ketiga, kami uji lagi, yakni dengan kekurangan harta benda. Mungkin hilang duit, kena rompak, skamer dan macam-macam hal. Yang keempat, Nabi kata, Allah kata apa dia, kami uji kamu dengan kerosakan tanam-tanaman, habis tanam-tanaman. Dan juga yang kelima, kami uji kamu dengan kehilangan nyawa, yakni kematian. Semua tu Allah sebut wabasyiris sabirin, berita gembira, khabar gembira bagi orang yang sabar. Ini tak ada siapa yang tak diuji oleh Allah. Lagi kuat kita nak beriman kepada Allah dan Rasulnya, lagi kuat ujian datang. Lagi kuat tuan-tuan ujian datang. Inilah kemanisan, kelazatan. Bila iman kita naik lagi, maka Allah nak bagi lagi pahala sebenarnya. Tapi kena tahan uji. Allah kata apa dia? Berita gembira bagi orang yang sabar. Basyiris sabirin. Sabar. Memang begitu. Menjadi lumrah. Resminya begitu. Kalau orang buat jahat, tak ada apa sangat. Apa yang dia... Tapi kita ni nak buat baik. Nak semayang sunnah, nak bangun tahajud malam ni. Niat-niat dah. Aku nak bangun tahajud pukul 5. Buat 2 rakaat pun jadilah tahajud. 1 witir. 1 rakaat witir pun jadilah. Tapi itulah nak bangun. Tuan-tuan. Allah punya seksa. Kita tahulah pahala puasa hari Ashura yang disebut saumi. Apa dia? Saumu yaumi Ashura yukaffiru sanah al-madiyah. Barang siapa yang berpuasa sunat Ashura 10 Muharram, maka diampuni dosanya selama setahun sebelum. Makna sebelum ni setahun. Berapa banyak dosa yang kita buat, Allah yang tahu. Tapi tuan-tuan, 12 jam je kita nak puasa. 12 jam je kita nak puasa. Untuk apa tadi? Untuk tadi menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa kita selama setahun 365 hari. Buat sikit, nampak Allah bagi ganjaran banyak. Tapi tak ramai yang nak rebut puasa 10 Ashura ataupun 10 Muharram. Puasa pula Isnin Khamis. Ada lagi Isnin Khamis. Tiap-tiap minggu. Cari peluang. Bukan senang. Esok mati dah tak boleh dah. Betul tak? Fikir balik. Mati aku tak boleh buat apa dah. Saya, tuan-tuan, semualah yang mengikuti malam ni. Mati esok, tuan-tuan. Nak sedekah apa dah? Mati. Duit berbilion, berjuta. Waktu hidup tak mau sedekah. Waktu hidup tak mau wakaf. Waktu hidup tak mau berzakat. Itu yang wajib. Dah mati. Bergaduh anak pinak. Bergaduh. Harta tanah yang sepatutnya wakaf untuk buat itu ni pembangunan. Macam-macam lah. Sekolah tahfiz, sekolah agama umpamanya. Tapi waktu hidup enggan. Biarlah reput macam tu sampai dia mati. Tanah tak usik. Rugi tak? Rugi. Kalaulah dimanfaatkan tanah tu, nampak saham dia, pahala. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang mengalir tak berhenti-henti, tuan-tuan. Seumpama, kata Allah, air yang mengalir. Tak putih-putih. Cincang air tak putih. Cincang air tak putih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah sebenarnya kehidupan. Inilah yang sebenarnya kita kata actual life kita. So kita kena muhasabah. Renungi. Apa contribution, sumbangan aku kepada Islam ni apa dia? Aku duk kata orang ni tak betul, orang ni tak betul. Aku ni, apa yang aku buat? Bukan untuk orang lain, untuk diri. Untuk dakwah jiran kita pun tidak. Nak dakwah non-Muslim di dalam taman kita pun tidak. Dan juga yang lain. Pada diri tadi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
What is your preparation as yourself? Diri saya, diri kita semualah. Apa kita punya persiapan dan persediaan? Cuba renung balik. Jangan kata orang, patut diri kita, diri saya. Setinggi gunung mana kita punya ibadat? Maknanya pahala daripada ibadat yang kita buat. Hak yang sunat pun susah nak buat. Hak yang wajib pun belum tentu selesai, sempurna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan itu. Kita tengok hidup para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka hidupnya betul-betul wakafkan diri mereka untuk Islam. Baik pada diri, baik pada harta-harta pada diri. Siapa tak kenal Uthman ibn Affan? Sayyidina Uthman ibn Affan, seorang yang kaya raya, habis harta untuk Islam. Tetapi Allah ganti sampai sekarang ada akaun bank yang tertera nama Uthman ibn Affan di salah sebuah bank di negara Saudi Arabia. Maknanya harta Sayyidina Uthman sampai hari ni ada lagi, tuan. 1400 tahun. Apa rahsianya? Rahsianya dia berkorban pada harta yang banyak. Dia beli telaga-telaga yang dijual oleh Yahudi dengan harga yang mahal. Tujuan tu apa? Untuk orang Islam. Berwuduknya, minumnya, mandi dan sebagainya. Pengorbanan pada harta, nampak? Siapa tak kenal Abdul Rahman bin Auf, Masya Allah. Siapa tak kenal Mus'ab bin Umair. Siapa tak kenal apa dia, siapa lagi yang disebut seorang tu dalam hijrah Nabi SAW. Sehingga bila maka disampai saja ke Yathrib pada waktu itu, Nabi sambut, Rabihal bay'u ya Suhaib. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sahabat Nabi yang kaya. Tapi tinggal habis kekayaan mereka di Mekah. Rugi takkah? Mereka duduk di Madinah Yathrib selepas daripada peristiwa hijrah yang kita sambut baru ni. Mereka hidup dengan jiwa mereka tenang, dan begitu juga jasad mereka pun macam tu juga. Selamat Allah. Pengorbanan yang mereka buat, walaupun nampak susah sukar, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan diiringi dengan kesenangan, setiap kepayahan diiringi dengan kemenangan. Itu janji Allah. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Kita nak semayang tahajud bangun malam 2 rakaat, memang letih ibu sekalian. Senang kena angkat Allah, silat-silat doa tu, turun balik. Sejadah dia jadi tilam, kemudian dia punya kain telekung jadi selimut, habis. Dapat berdengkur pula lagi ibu-ibu sekalian. Tak dapat dia nak nolong. Tak dapat dia nak nolong. Berdengkur tidur. Jadi begitulah. Hidup ni kita mesti kena lalui liku-liku, mehnah, tribulasi, dugaan, ujian. Sebab ini adalah suatu adat di mana Nabi dan Rasul inilah jalannya. Syurga bukan suatu perjalanan yang mudah kita nak pergi, tuan-tuan. Kita nak kahwin pun, nikmat perkahwinan kita pun tahu macam mana. Daripada zaman dulu aku tackle dia. Kemudian putih tunang, kemudian tunang balik. Kemudian nak nikah, duit pula, pinjam pula bank rakyat, macam-macam ujian. Kemudian keperluan kereta pula, duit tak ada, jadilah pakai Myvi dulu umpamanya. Bayar hutang, sampai hari ni hutang tak habis lagi, hutang kahwin tak habis, hutang kereta tak habis, rumah tak beli lagi, menyewa. Ini semua lalui, kita akan lalui. Mungkin dah ramai yang dah lalui. Kesusahan, nikmat, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tapi ingat, rezeki itu tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bila kita bertakwa kepada Allah, maknanya taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Yang fardu jangan tinggalkan, yang haram jangan dekati. Ini syaratnya. Maka bila kita taat, takwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Pasti kamu akan diberi jalan keluar. Kita akan diberi jalan keluar. Jangan bimbang. Bahkan kata Allah, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan bagi rezeki pada kamu dengan jalan yang kamu tak sangka. Tak sangka, kita tak terfikir. Macam orang sekarang kata cannot brain. Cannot brain. Tak boleh fikir sampai tahap tepu dah. Tapi Allah bagi jalan. Ya Allah, kita kata rezeki
Tiba-tiba Allah bagi dengan jalan yang tak disangka. Ya. Lepas itu nak pesankan esok start. Kalau belum buat lagi lah. Kalau dah buat teruskan. Solat sunat duha. Lebih kurang dalam 40 minit selepas subuh, selepas syuruk. 40 minit selepas syuruk. Dan sehinggalah lebih kurang dalam setengah jam sebelum waktu zuhur. Ataupun 15 minit sebelum masuknya waktu zuhur. Waktu duha ni panjang. Salatlah salat sunat duha untuk murah rezeki dunia akhirat. Doa Melayu pun tak apa, murah, minta Allah murahkan rezeki keluarga, anak, isteri semua. Kalau boleh doa Arab puji dulu dengan pujian Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana mu'assaran fa yassirhu wa in kana qalilan fa kathirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika as-salihin. InsyaAllah boleh hafal. Doa duha, puji-pujian bagi Allah. Inilah waktu duha-duhamu ya Allah, kecantikan-kecantikanmu ya Allah. Sehingga kita kata, ya Allah, kalau rezeki itu jauh, kalau rezeki itu di langit kau turun, kalau rezeki itu di bumi kau keluarkan, kalau rezeki itu jauh kau dekatkan, kalau rezeki itu sikit kau banyakkan, kalau rezeki itu kotor kau bersihkan. Jangan tinggal. Sekurang-kurang 2 rakaat jadilah. Kalau tak nak buat 4, kalau tak nak buat 6, kalau tak nak buat 8. Rasulullah 8 rakaat, 4 salam lah. 2. Boleh buatlah. Jangan tinggal, tuan-tuan. Supaya bukan rezeki dunia saja, rezeki akhirat besok. Rezeki akhirat ni lagi banyak. Memang itu di antara yang kita perlukan, tuan-tuan, sebenarnya. Rezeki akhirat dipermudahkan ketika mana kita berada pada yaumul mahsyar, sehingga kita dipercepatkan hisab kita, dipermudahkan oleh Allah hari hisab besok di akhirat. Dan timbangan amalan kita di sebelah kanan ni, serahan daripada tangan kanan lebih berat lagi, amalan soleh. Ini yang kita nak, rezeki. Kemudian kita akan lalu titian syirat. Mudah-mudahan sepantas kilat. Tak nak yang merangkak sampai berjuta-juta tahun. Allah. Ni nak cerita ni, cerita kita ialah orang yang hidup, tuan. Yang mati tak ada dah habis. Saudara kita semalam, kawan kita semalam, ya, jiran-jiran kita semalam yang dah meninggal, habis dah. Cerita tak ada apa dah. Ni kita yang hidup ni, hari ni. Saya nak nasihatkan, pesankan, tegur diri saya dan kita semua. Wake up, kita kata wake up, bangun. Untuk apa ni? Balik tadi. Untuk semua. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Kamu buat baik untuk diri kamu, kamu dapat pahala. Wa man asa'a fa 'alaiha. Dan kalau kamu buat dosa, azab bagi kamu, balasan akhirat nanti neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cukup saya rasa cakap setelah kadar itu untuk perkongsian ilmu pada malam ini. Bicara kita, dunia diuji, syurga dinikmati, world of challenge, paradise waited or granted. Mudah-mudahan ujian dunia yang kita sedang hadapi ini sabar, dan akhirat besok insya-Allah, kita akan dikenali oleh Allah dan juga disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mendapat kerahmatan, keberkatan, sehingga Allah persilakan kita untuk memasuki syurganya yang kekal abadi. Itulah destinasi impian kita, cita-cita kita dalam hidup, dalam doa, dengan ibadat, apa pun hajat kita. Aku nak syurga di akhirat, aku nak syurga di akhirat, aku nak syurga di akhirat. Sampai doa orang yang mati itu pun didoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min hufarin niran. Ya Allah, ampunkanlah dosanya, ya Allah, rahmatilahnya, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu agar kuburnya di antara, menjadi nikmat di antara lubang-lubang nikmat syurgamu, ya Allah. Dan jangan jadikan di antara kubur sebagai lubang-lubang api nerakamu, azabmu, ya Allah. Mudah-mudahan makbul doa yang selalu dibaca oleh imam waktu solat jenazah. Mudah-mudahan perkongsian ilmu pada malam ini sikit sebanyak dapat kita amalkan manfaat yang kita kongsi ini untuk bersama, insya-Allah. Mohon ampun dan maaf tuan-tuan jika ada terkasar bahasa dan tersilap kata yang baik datang daripada Allah, dan yang kurang itu kelemahan daripada diri saya. Mohon ampun dan maaf. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban, Bandar Seremban Selatan, yang sudi menjemput saya untuk program Kuliah Maghrib live pada malam ini.
Saya doakan juga antum semua, kita semua sentiasa mendapat rahmat, kasih dan sayang daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah agar kami dijauhi daripada penyakit sopak, daripada penyakit gila, daripada penyakit kusta dan juga daripada penyakit berjangkit yang berbahaya, penyakit yang lain ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.